Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi. Cikgu harap awak semua sehat dan sudah bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey. Baik. Uh, untuk hari ini, sebelum kita mula, cikgu harap awak semua dapat tekan subscribe pada channel cikgu kerana semua video cikgu selepas ini akan cikgu masukkan ke dalam channel cikgu ini supaya awak boleh tonton pada bila-bila masa mengikut kesenangan dan kelapangan awak semua. Okey? Baik. Selain itu, cikgu juga akan sediakan satu laman web khas untuk subjek ini di mana awak semua boleh tonton video mengikut aliran awak pada bila-bila masa. Okey? Baik. Jadi sebelum kita mula, cikgu harap awak sudah bersedia dengan buku teks awak kerana itu sebagai rujukan utama awak. Baik, jom kita mula. Baik, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita masih lagi di dalam unit 1 iaitu teknologi rumah tangga. Jika minggu lepas kita dah belajar mengenai mata jahitan, hari ini kita akan kenal pula alatan jahitan. Baik, apa itu alatan jahitan? Jadi, mari kita lihat sama-sama beberapa alatan jahitan yang awak akan belajar pada hari ini. Baik, ini adalah alatan jahitan yang pertama. Okey, nama alatan jahitan ini adalah pembaris jahitan. Okey, dia digunakan untuk mengukur dan menandakan pola. Okey, baik seperti yang awak lihat di dalam gambar. Okey, bentuk uh, bentuk dia ini tidak sama dengan awak punya pembaris yang biasa awak gunakan. Okey, kalau awak tengok kalau yang lurus ini pun sebenarnya dia tidaklah lurus sepenuhnya. Okey, dia masih ada lengkungan di bawahnya. Sebab apa? Okey, sebab bentuk badan kita tidak semuanya lurus. Okey. Okey. Ada juga bengkang, ada juga lengkuk lah. Okey, senang kita cakap lengkuk lah. Okey, jadi bila nak buat baju, ada banyak lengkuk yang kita kena buat, lengkungan yang kita kena buat. Jadi sebab itulah pembaris jahitan yang awak tengok dekat sini dia ada bermacam-macam bentuk. Okey. Yang seterusnya kita ada pita ukur. Okey, pita ukur ini dia digunakan untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Okey, kalau awak buat baju, kalau awak nak buat baju, okey, kalau awak pergi ke kedai dan untuk ukur baju, ukur badan, biasanya dia akan gunakan pita ukur ini. Kenapa dia gunakan pita ukur ini? Kenapa dia tak guna pembaris? Okey, macam cikgu cakap tadi, bentuk badan kita ada lengkuk ataupun ada lengkungan dia. Okey, jadi bila kita nak buat baju, biasanya kita akan ikut lengkungan badan kita. Jadi dengan menggunakan pita ukur yang macam ini, ukuran badan kita akan menjadi lebih tepat. Okey. Jadi sebab itulah kebiasaannya tukang jahit dia akan gunakan pita ukur ini. Dia tak gunakan pembaris. Pembaris tadi digunakan untuk buat pola sahaja ataupun untuk buat garisan. Okey, untuk ukuran badan, okey, kita biasanya gunakan pita ukur. Okey, yang seterusnya kita ada kapur tukang jahit. Okey, kapur tukang jahit ni kita gunakan untuk buat tanda pada fabrik. Tadi kita gunakan pembaris untuk ukur kan. Jadi bila untuk buat garisan pada fabrik, kita masih boleh gunakan pembaris, tetapi untuk tanda biasanya kita gunakan kapur ini. Okey. Okey, kalau awak tengok dekat dalam gambar, kapur ini ada macam-macam warna. Ada warna putih, ada warna biru, merah dan kuning. Kenapa ada macam-macam warna? Okey.
Kalau awak tengok pada baju awak, biasanya warnanya pun berlainan, betul? Ada baju warna biru, ada baju warna merah, ada baju warna hijau, ada baju warna hitam. Okey, katakanlah baju awak warna biru. Takkan awak nak tanda baju tu dengan warna biru? Kapur warna biru, nampak tak nanti garisan dia? Tak nampak. Jadi sebab itulah dia buat pelbagai warna supaya kita dapat pilih warna yang kontra dengan kita punya kain supaya kita nampak tanda yang kita buat. Okey? Baik, itu kepentingan warna ni. Okey? Baik, yang seterusnya kita ada roda surih. Okey? Macam kapur tadi, roda surih ini kita gunakan juga untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Okey, kalau tadi guna kapur tadi kita nak buat tanda. Okey, tapi roda surih ni kita memindahkan tanda. Apa maksud memindahkan tanda? Okey, tanda tadi kita buat garisan pada pola. Pola ni kita gunakan kertas. Okey, bila kita dah potong ikut bentuk yang kita nak alihkan daripada kertas tu kepada fabrik ataupun kain. Jadi macam mana kita nak tandakan kita nak buat tanda? Okey. Jadi sebab itulah kita gunakan roda surih. Jadi kita cuma letakkan kertas karbon sahaja bawah dia, bawah pola tu. Dan kita ikutkan garisan menggunakan roda surih. Okey. Jadi tanda yang kita buat pada pola tadi akan dipindahkan kepada fabrik. Okey. Baik, ini dia kertas karbon. Okey. Macam cikgu cakap tadi, kertas karbon ni kita gunakan bersama dengan roda surih. Okey, kenapa roda surih? Awak perasan tak tadi roda surih dia ada tajam-tajam kan? Kalau kita lalukan pada kain akan terhasilnya lubang. Okey, tetapi sebenarnya lubang itu benda tajam itu kita gunakan untuk kita alihkan kertas karbon ini. Okey, kertas karbon ni dia macam ada kapur. Okey, ada kapur pada bahagian permukaan dia. Jadi kapur ini kita akan letakkan di atas kain. Kemudian atas karbon ni kita akan letakkan pola kita tadi. Kemudian kita ikut tanda ataupun garisan menggunakan roda surih. Okey, kesan dia nanti awak akan nampak bintik-bintik daripada roda surih tadi di atas permukaan kain. Okey, itulah dia kita namakan tanda. Okey, kalau awak tengok dekat fungsi dia ni pun, okey, fungsi kertas karbon untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Jadi kalau tak ada roda surih, susah sikit kita nak guna kertas karbon ini. Okey, kalau awak perasan juga, kertas karbon ni dia lebih kurang sama dengan kapur tadi. Dia ada pelbagai warna. Okey, fungsi dia sama juga untuk pastikan warna itu kontra dengan kain supaya kita nampaklah tanda yang kita buat nanti. Baik. Yang seterusnya kita ada jarum peniti. Okey, jarum peniti ni dia berbeza dengan jarum jahit tangan. Okey, tugas dia ataupun fungsi dia memang khas untuk semat pola, menyemat pola pada fabrik ataupun kita nak menetapkan dua atau lebih helaian fabrik sebelum menjahit. Okey, awak bayangkan awak ada dua helai kain, awak nak jahitkan dia bersama. Kalau awak tak lekatkan dia dua-dua kain tu dulu, apa akan berlaku? Kalau ditiup angin, dia akan menyukarkan awak untuk menjahit kain tersebut. Jadi sebab itulah kita gunakan jarum peniti supaya kita dapat tetapkan ataupun kita dapat elakkan kain tu daripada bergerak-gerak semasa kita nak menjahit. Okey? Baik.
seterusnya kita ada gunting fabrik. Gunting fabrik memang khas dia untuk menggunting fabrik. Okey. Kalau awak tengok kat sini memang satu je fungsi dia, gunting fabrik. Okey. Dia tidak boleh digunakan untuk menggunting kain, menggunting kertas. Maaf dia boleh guna untuk kain sahaja. Kalau awak tengok bentuk dia pun lain. Okey. Kalau awak tengok dekat gambar ini, dia punya permukaan untuk gunting itu biasanya dia satu garisan lurus. Okey. Awak nampak tak ibu jari dia ni ke atas? Sebab kita pegang tu, kita nak bagi dia luruslah kain tu, senang untuk kita potong. Okey. Ini adalah gunting kertas. Kalau tadi gunting fabrik khas untuk gunting kain sahaja. Okey, gunting kertas ni memang kita gunakan untuk memotong kertas. Okey, kita buat pola. Okey, kita buat pola, lepas tu kita nak gunting. Okey, pola ni biasanya kita gunakan kertas, kita tak gunakan kain. Okey, jadi bila kita nak potong pola, kita akan gunakan gunting kertas. Okey. Yang ini pula adalah jarum jahit tangan. Okey, kalau tadi kita ada jarum peniti untuk tetapkan kain ataupun tetapkan pola pada fabrik. Jarum jahit tangan ni memang kita gunakan untuk menjahit fabrik. Awak biasa nampak kan? Dekat kedai pun biasanya ada, dekat Eco pun ada sekarang ni, jual siap dengan benang sekali. Okey? Jadi uh, jarum ini kita akan gunakan untuk menjahit kain kalau kita gunakan tangan saja. Macam contoh minggu lepas kita dah belajar mengenai mata jahitan, jahitan kiak apa semua tu. Okay, itu semua awak boleh gunakan jarum ini untuk buat. Okey? Baik. Yang seterusnya, okey, kalau tadi kita jarum jahit tangan, maknanya memang kita gunakan tangan. Okey, kemudian kita ada mesin jahit mini. Okey, mesin jahit, nama pun mesin jahit, jadi kita tak gunakan tangan lah. Biasanya kita, kalau yang jenis macam ini, kita gunakan elektrik lah untuk berfungsi. Dan kenapa kita namakan dia mesin jahit mini? Kerana mesin jahit ini biasanya dia saiz dia kecil sahaja, tetapi dia masih menggunakan elektrik dan dia punya kelajuan dia agak lajulah. Okey. Jadi kalau awak buat jahitan tu biasanya sekejap je awak gunakan mesin jahit mini ni. Okey. Dan kalau awak tengok dekat sini, dia ada macam-macam jenis jahitan yang dia boleh buat. Ada zigzag, ada lurus, ada jarak, macam-macam ada. Okey. Baik. Okey, yang ini mesin jahit tangan. Kalau tadi mesin jahit mini ni dia gunakan elektrik dan untuk bawa dia, walaupun kita boleh gunakan sebelah tangan untuk bawa dia, tetapi mesin jahit tangan ini lebih kecil. Okey, dia sebesar kita punya tapak tangan sahaja. Jadi lebih senang ataupun lebih mudah untuk kita bawa ke mana-mana. Okey, tugas dia sama juga tadi, menjahit fabrik. Tapi kalau mesin jahit mini tadi dia gunakan elektrik. Yang ini kita kena gunakan secara manual. Makna manual ni kita kena gunakan tangan kita lah. Kita kena tekan. Okey, tekan baru dia akan mula menjahit. Okey, tetapi mesin jahit tangan ni dia ada dua jenis. Satu guna bateri, satu tidak guna bateri. Okey. Yang tidak guna bateri itu memang kita akan tekan banyak kali lah. Tekan sekali, dia jahit sekali. Jadi kalau kain tu panjang, berapa banyak kali awak nak kena tekan supaya siap awak punya jahitan. Okey. Tetapi dia lagi mudah lah daripada awak nak jahit tangan. Kalau jahit tangan lagilah. Kalau kain tu keras, awak tekan nak tolak jarum tu masuk dalam kain pun dah sakit-sakit tangan awak. Jadi
Bila kita gunakan mesin jahit tangan ni, senang, kita just tekan saja, kita cuma tekan saja dan dia akan mula menjahit. Okey. Tapi kalau yang guna bateri, lagi senang. Okey. Awak tekan sekali, dia terus jahit sampai ujung. Okey. Beza dia dengan mesin jahit mini tadi, mesin jahit mini tadi kita gunakan kaki lah untuk start dia, untuk mulakan dia. Yang ini mesin jahit tangan ni kita gunakan tangan, kita tekan guna tangan. Okey. Baik, yang akhir sekali kita ada peretas jahitan. Peretas jahitan ni kegunaan dia ataupun fungsi dia adalah untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Okey, kalau awak tengok pada gambar ini, dia ada satu bucu tajam. Okey, dekat sini ada bentuk U. Okey, bentuk U ni sebenarnya adalah pisau. Ni sebenarnya pisau. Okey. Jadi bila awak nak potong benang awak tu, okey, awak nak tanggalkan benang awak, awak hanya perlu masukkan peretas ni melalui benang tersebut dan putuskan benang tu lah. Okey. Baik. Biasanya kita gunakan peretas jahitan ni kalau kita tersalah jahit. Kadang-kadang awak tersilap jahit. Patutnya awak jahit buat lengkuk ataupun bengkok kan. Tetapi awak terluruskan awak punya tu, habis dah kain awak. Jadi daripada awak buang, kita gunakan peretas jahitan ni, kita potong benang tadi. Potong benang tadi, cabut benang tu dan kita jahitkan semula. Okey, selain nak tanggalkan mata jahitan, kita juga boleh potong lubang butang. Okey, awak tengok pada baju Melayu awak ataupun baju t-shirt yang berkollar, biasanya ada lubang butang, betul? Jadi bila kita jahit, biasanya lubang butang ni kita tak terus buat. Okey, kita tak terus buat semasa menjahit. Okey, kita jahit dulu, buat bentuk dia, kemudian akhir sekali baru kita buat lubang. Macam mana nak buat lubang? Nak guna pisau ke? Tidak, kita gunakan peretas jahitan. Okey. Baik. Itu adalah beberapa contoh alatan jahitan yang awak akan belajar pada tahun inilah. Baik. Okey. Jadi untuk melihat alatan jahitan dengan lebih jelas, awak boleh scan QR code dekat sini yang cikgu dah sediakan ini. Okey. Bila awak scan sahaja QR code ni, awak akan dibawa terus kepada satu video pembelajaran. Dekat situ dia akan tunjukkan dengan lebih jelas lah. Okey. Contoh-contoh alatan jahitan yang awak dapat lihat secara real lah, ataupun benda sebenar yang awak boleh nampak. Okey, cikgu boleh tunjukkan, tetapi kebanyakan barang-barangnya semuanya ada di sekolah. Okey, jadi cikgu tak dapat nak ke sekolah untuk ambil barang-barang tu, dan lagipun kita punya bilik RBT sedang digunakan sebagai koperasi, jadi cikgu tak dapat nak masuk. Okey, tapi awak masih boleh lihat menggunakan QR code ini, ada video dia. Okey, jadi cikgu harap awak cubalah tonton. Baik. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Okey, untuk latihan sekejap lagi cikgu akan berikan dia punya link. Okey, awak akan dapat sebentar lagi. Jadi cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dan semoga kita semua dapat kembali ke sekolah dalam masa yang terdekat. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye.